Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Amaran yang naik enggan turun. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM, Tan Sri Soh Tian Lai dilaporkan berkata kenaikan harga barang keperluan kebanyakannya disebabkan oleh bahan yang diimport. Menurut beliau, kos alat ganti dan pembungkusan juga turut meningkat antara 11 hingga 15% selain peningkatan kos buruh sebanyak 6 hingga 10%. Namun peningkatan terbesar dalam komponen kos dialami syarikat adalah disebabkan oleh kos bahan mentah dan logistik yang melebihi 30%. Bagaimanapun, kenaikan harga barang bukan baharu dan berdasarkan pemerhatian. Kos makanan segar lebih tinggi sejak September 2021, manakala kos logistik meningkat sejak Julai 2021, katanya lapor Berita Harian. Berdasarkan tinjauan FMM, kata Tian Lai, kenaikan kos juga akan menyebabkan harga plastik, produk plastik, minuman, makanan, tembakau dan barangan elektrik serta elektronik meningkat. FMM menjangkakan harga mungkin akan dinaikkan sebanyak 1 hingga 5% walaupun terdapat beberapa responden yang menunjukkan kenaikan antara 6 hingga 10%, katanya. Beliau berkata kenaikan harga barang boleh dikurangkan jika bekalan tempatan dijadikan pengganti sama dengan bahan diimport selain mengawal kos logistik. Bagaimanapun, untuk pelan jangka pendek, banyak syarikat sudah mengambil langkah proaktif mengurangkan kos dalaman dengan menggunakan bahan lebih murah untuk kekal berdaya saing dalam perusahaan serta mengelak kerugian. Tegasnya seperti dipetik, Tian Lai menyeru pelbagai agensi kerajaan campur tangan bagi memastikan inflasi dapat dikawal, terutamanya bagi barangan keperluan. Terdahulu, pengguna diberi peringatan agar bersedia berdepan kenaikan harga barangan susulan pengenaan surcharge 3.7 sen bagi setiap kilowatt sejam atau KWJ yang dikenakan Tenaga Nasional Berhad TNB kepada pengilang. Presiden Kebangsaan Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS Malaysia, Ding Hong Sing berkata kenaikan tarif itu pastinya akan mengakibatkan kos tambahan yang terpaksa ditanggung pengilang yang kini bergelut untuk kembali menjana perniagaan. Katanya, menurut kelaziman, kos elektrik bagi kilang adalah sekitar 5 hingga 35% bergantung kepada jenis produk yang dihasilkan. Jika kos elektrik meningkat 10%, mereka yang ada bil elektrik sebanyak RM100,000 sebulan akan berdepan kenaikan RM10,000, manakala mereka dengan bil elektrik RM10,000 sebulan berdepan peningkatan RM1,000 sebulan, katanya. Hong Sing berkata peningkatan kos elektrik menyukarkan PKS untuk pulih setelah menerima impak negatif penularan pandemik COVID-19. Beliau mencadangkan mengambil kira kedudukan semasa. Masa sesuai menaikkan kadar elektrik adalah dalam tempoh 1 hingga 2 tahun selepas keadaan dilihat lebih stabil menurut laporan. Sementara itu, Tian Lai turut berpendirian bahawa sekarang bukan masa sesuai menyemak semula tarif elektrik, terutama bagi sektor perkilangan. Ujarnya, walaupun FMM menghargai lanjutan selama setahun yang menyaksikan pelepasan kos tidak seimbang atau ICPT dikekalkan sepanjang tahun 2021, tetapi masih banyak kilang yang belum pulih selepas pandemik COVID-19. Jika kos operasi terus meningkat, pengilang mungkin perlu membuat beberapa pelarasan kepada kos operasi mereka seperti meningkatkan harga produk yang menjadi pilihan terakhir disebabkan pasaran kompetitif atau strategi rasionalisasi kos lain membabitkan pengurangan perbelanjaan pentadbiran dan kaki tangan termasuk pembekuan pengambilan pekerja yang menjejaskan usaha pemulihan perniagaan, tegasnya. Beliau memberi amaran bahawa keupayaan pengeluar menyerap kos operasi lebih tinggi dalam tempoh sangat sensitif seperti sekarang adalah sangat terhad. Dalam kekalutan kenaikan harga barangan sejak mutakhir ini, kedengaran sayup-sayup suara dari Istana Kehakiman bahawa dalam tempoh pandemik COVID-19, statistik membabitkan kes kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak turut meningkat. Ketua Hakim Negara Tun Tengku
Datuk Maimun Tuan Mat menjelaskan tempoh antara 2020 dan 2021 menyaksikan peningkatan pendaftaran kes itu sebanyak 42%. Beliau berpendapat peningkatan mendadak itu adalah masalah serius dan menyebabkan pihaknya telah mengadakan dialog bersama Badan Eksekutif mengenai mewujudkan lebih banyak mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. Ini akan melibatkan pertambahan bilangan jawatan yang diperuntukkan kepada Badan Kehakiman untuk mendengar kes. Kami berharap langkah ini membantu mengurangkan bilangan itu, katanya dalam ucapan pembukaan tahun perundangan 2022 di Istana Kehakiman baru-baru ini. Mengenai rasuah, Tengku Maimun berkata jumlah kes rasuah antara 2017 dan 2021 di Malaysia tidak konsisten kerana negara mencatatkan lebih banyak kes rasuah dalam beberapa tahun tertentu. Beliau berkata jumlah kes rasuah yang didaftarkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan sedikit peningkatan. Memandangkan rasuah bencana dalam masyarakat, jadi ini adalah penting untuk dipantau dengan teliti kerana ia menjadi kayu pengukur imej negara di peringkat domestik dan juga antarabangsa, katanya di petik media. Kayu pengukur benar-benar mempamerkan imej buruk kepada negara ini apabila kedudukan global Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International 2021 atau CPI 2021 merudum kepada tangga 62 dengan skor 48 di kalangan 180 buah negara. Ketika pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019, CPI negara ini menunjukkan prestasi yang meningkat setelah mendapat skor 53 dan berada di tangga ke-51. Namun seperti yang disebutkan oleh pelbagai pihak, kini yang meningkat adalah harga makanan dan perkhidmatan, jenayah seksual dan rasuah itu sendiri. Mengenai prestasi ekonomi, kita semua sudah maklum di mana kedudukan Malaysia dalam menarik pelabur asing berbanding dengan jiran kita di ASEAN. Malangnya, rakyat Marhain tidak nampak bahawa pemimpin kerajaan peduli. Namun rakyat Marhain nampak menteri dan timbalan menteri yang kementeriannya atau jabatannya menanggung beban kebejatan kenaikan harga barangan dan keruntuhan akhlak serta moral umat Islam sibuk mengutip anugerah darjah kebesaran. Maklumat ini di hujung jari, rajin-rajinlah mencari kebenaran.